Rasa boleh mula. Boleh Ustaz, boleh. Ni dari kampus Gom Badok jelas. Kalau boleh, untuk semua peserta tutup speaker ya, supaya tak ada bunyi gema. Jadi insya-Allah kita akan mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya muliakan pihak pengurusan Universiti Sultan Zainal Abidin, ketua-ketua PTJ, staf-staf, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat yang diberikan oleh Allah masih dapat lagi kita kecapi pelbagai nikmat pada pagi ini, masih lagi dikurniakan kesihatan, umur, iman kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kita patuh segala perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada pada hari yang kelima Rabiul Awal 1442 Hijriyah, yang mana dalam kalendar ataupun takwim Islam ini, bulan yang ketiga dalam kalendar hijrah ini, ada satu peristiwa besar yang sentiasa menjadi ingatan kepada kita umat manusia seluruh dunia, iaitulah peristiwa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap jatuh pada 12 Rabiul Awal maka kita akan memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita dituntut untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Yang mana kita tahu satu nikmat yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua tidak lain dan tidak bukan iaitulah nikmat Islam dan iman. Yang mana nikmat yang besar, nikmat yang agung ini tidak akan sampai kepada kita semua melainkan dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita dituntut untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah merupakan asbab kepada wahyu
ajaran Islam, sampainya iman kepada kita semua sehinggalah kepada hari kiamat nanti. Jadi besarnya jasa dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini menuntut untuk kita senantiasa ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di bulan Rabiul Awal ini, dengan kita memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan amal kebaikan, dan kita cuba untuk meninggalkan sebarang perkara ataupun benda-benda yang tak molek. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya ingin bercakap suatu tajuk ataupun peristiwa yang sedang berlaku bukan sahaja di UNIZA, bukan sahaja di tempat kita, bukan sahaja di negeri kita, bahkan berlaku di Malaysia dan seluruh dunia, iaitulah tentang satu musibah ataupun yang kita sebut sebagai pandemik COVID-19, COVID-19 yang berlaku sekarang ini. Jadi mudah-mudahan perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita percaya ada kebaikan ataupun ada hikmah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cumanya nisbah kepada kita sebagai orang yang beriman, maka kita kena bermuhasabah. Dan kalau kita lihat, para ulama menakrifkan musibah itu sebagai sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Yang mana kalau kita tengok musibah ini berlaku dalam banyak keadaan. Kadang-kadang musibah ini berupa kematian. Ada ahli keluarga kita meninggal, mak kita meninggal, ayah kita meninggal, adik-beradik kita meninggal, kadang-kadang isteri kita ada yang meninggal, suami meninggal, anak meninggal. Jadi bila berlaku tadi, perkara yang kita rasa sedih, yang kita rasa tak suka, itu merupakan musibah. Begitu juga dengan kesakitan. Kadang-kadang seseorang tu diuji dengan sakit, itu juga disebut sebagai musibah. Begitu juga dengan kemiskinan. Tuhan uji dengan miskin, tidak ada pekerjaan, tidak ada sumber pendapatan, hilang sumber pendapatan, rasa sedih, rasa susah hati, itu merupakan salah satu musibah. Begitu juga ketakutan, kegagalan, kesedihan, semua yang kita tak suka tadi, termasuklah bencana ataupun wabak yang kita sebut sebagai COVID-19 ini juga merupakan satu musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai manusia kita wajib yakin, sebagai orang yang beriman, kita wajib yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan uji kita dengan sesuatu yang kita tidak sukai. Kita tidak suka kepada kematian, tetapi siapakah yang boleh elok daripada mati? Tidak ada orang yang boleh elok daripada mati. Semua orang akan mati. Setinggi mana pangkat seseorang, sekaya mana seseorang, sehebat mana pun doktor yang dia miliki, dia tidak akan dapat elok daripada kematian. Begitu juga kita benci kepada kesakitan. Tetapi sakit ini merupakan lumrah hidup. Setiap orang akan diuji dengan sakit. Kadang-kadang kita sakit kepala, kadang-kadang kita sakit gigi, ada yang diuji dengan sakit jantung, ada yang uji dengan penyakit darah tinggi, kencing manis, stroke dan sebagainya. Itu merupakan lumrah alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita bertanya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, tetapi kenapakah Allah taala datangkan juga semua musibah tadi? Ke Tuhan tak sayang kepada kita? Apa perlunya musibah
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tadi. Itu hikmah yang perlu kita lihat, yang perlu kita bermuhasabah daripada musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah COVID-19 yang kita hadapi pada hari ini. Dan kalau kita tengok, kata ulama antara hikmah kenapa musibah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, kerana musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menyelahkan diri ataupun nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya Allah Subhanahu wa taala nak nilai diri kita. Pada hakikatnya kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala ni Maha mengetahui. Dia tahu dah sehingga lubuk hati kita, tetapi Tuhan nak tengok nisbah kepada diri kita ni sejauh manakah nilai keimanan hati kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan akan tengok kepada hati dan amalan. Tuhan tidak akan tengok kepada rupa paras kita. Tuhan tak akan perhati sikit pun harta kita. Tuhan tak akan tengok pun kepada pangkat kedudukan kita, tetapi yang Allah lihat ialah hati dan amalan kita. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, Allah tidak akan melihat rupa kamu, tetapi Allah Ta'ala melihat hati dan amalan kamu. Jadi, bila seseorang itu diuji dengan ujian sakit, barulah akan diketahui tahap kesabaran dalam hati seseorang. Kalau Tuhan dah uji, mungkin dia boleh kata, saya dah apa, kalau kena sakit, saya akan sabar. Saya dah apa, kalau kena sakit, saya boleh terima. Saya kalau kena sakit, saya boleh hadapi. Dari segi cakap mulutnya, semua orang boleh cakap. Tetapi kalau tidak diuji, maka tidak tahu. Mungkin dia dari segi percakapannya, dia boleh sebut, saya boleh sabar. Tapi bila Tuhan uji sungguh, kemungkinan dia nyupah. Segi amalannya ataupun praktikalnya, seseorang tu dia tak tahu tahap dia, kecuali bila betul-betul diuji ataupun didatangkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila diuji dengan perang contohnya. Kalau sebelum perang, mungkin orang tu boleh kata, saya ni berani, saya ni orang gedebel contohnya. Kalaulah Tuhan dah uji dengan perang, tak tahu berani ataupun tidak. Bila diuji dengan perang tadi, barulah dapat tahu tahap keberanian seseorang. Sebab itulah hikmah musibah ni boleh kita anggap sebagai budak yang nak ambil periksa. Contohnya dalam kelas tu ada satu kelas, lecturer ni mengajar budak-budak, beri ilmu semua sekali. Kemudian budak ni mendakwa. Tuan, saya ni pandai sekali dalam kelas. Molek beri markah tinggi pada saya. Budak yang kedua pun kata benda sama juga. Saya cerdik sekali. Kena beri markah tinggi pada saya. Orang lain pun kata juga, saya pun pandai juga. Kena beri markah tinggi. Maka pensyarah ataupun cikgu tadi akan kata, nak beri markah tinggi boleh, tapi kena buat ujian dulu. Ada exam dulu. Budak tadi kata, saya tak ambuh buat exam. Tapi saya pandai. Saya ni bijak. Jadi budak tadi tak boleh mendakwa diri dia pandai bijak, melainkan pensyarah tadi akan ukur melalui ujian ataupun exam tadi. Begitulah juga nisbah kepada kita sebagai hamba Allah ni. Jadi Tuhan nak selahkan keimanan kita, Tuhan nak tahu tahap mana keyakinan kita kepada Allah, maka didatangkan musibah ataupun ujian sebagaimana COVID-19 yang berlaku kepada kita pada hari ini. Dan kalau kita tengok,
sebut saja sebagai musibah ini tak ada orang yang suka. Terutamanya bila pihak kerajaan kuat kuasakan PKP dan sebagainya, maka nisbah kepada orang yang berniaga, nisbah kepada orang yang bekerja sendiri, nisbah kepada orang yang kerja dengan majikan, ramai majikan yang buang pekerja. Nisbah kepada kita, Alhamdulillah. Setakat ni, walaupun kita cuti sebulan, 2 bulan PKP, tapi masih tetap terima upah ataupun gaji. Mana kata Alhamdulillah, syukur masih lagi diberikan rezeki daripada Allah, walaupun kita diuji dengan musibah yang hebat ni. Tapi nisbah kepada orang yang makna kata saya sebutkan tadi, kerja sendiri, kemudian kerja dengan orang dibuang kerja, kerja cari makan, berniaga dan sebagainya, diuji oleh Allah. Maka di sanalah dia akan dapat tahu tahap mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bersyukur, maka dia akan berlapang dada, ataupun kita sebut sebagai orang yang redha. Sebab bila dia ada ilmu, dia ada kesabaran, ada keimanan, maka dia boleh sabar. Nisbah kepada orang yang tidak ada iman, bila diuji tadi, nak tahu seluh bagaimana perwatakan dia, maka ramai yang menyumpah seranah. Sumpah. Bukan sumpah akad sumpah tu mana kata menyumpah. Bapalah teruknya dunia pada hari ni. Bapalah penyakit ni mari. Bapalah Tuhan tetapkan gini. Orang yang sebegini, dia kena berhati-hati dan berjaga-jaga. Kerana apa? Kerana kita bimbang jatuh kepada kufur ataupun bimbang jatuh kepada dia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila sebut musibah ataupun ujian ini, memang Nabi sebut orang yang makin hampir ataupun lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diuji dengan ujian yang lebih hebat. Sebab Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, manusia yang paling kuat diuji, yang paling kuat diberikan ujian oleh Allah adalah para rasul dan para nabi, kemudian orang yang mengikutinya, kemudian orang yang mengikutinya sesuai dengan tahap keimanan masing-masing. Nak beritahu kepada kita, nisbah kepada orang yang beriman ni, walaupun kita kata memang Allah sayang. Kalau kita kata sebut seorang ibu sayang kepada anaknya, sudah pastilah si ibu tadi tidak akan menyakiti anaknya. Dari segi akal logik kita fikir. Tetapi nisbah kepada musibah ini, dia lain. Tuhan walaupun sayang kepada kita, Tuhan nak tingkatkan keimanan kita, Tuhan nak kasih kepada kita, maka dia uji dengan ujian ataupun musibah. Jadi nisbah kepada kita orang yang beriman, kita wajib yakin musibah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tanda Allah sayang kepada kita. Jangan kita mecok, jangan kita rasa sakit hati. Bapalah Tuhan buat mari musibah ni, bapalah perkara ni berlaku sehingga saya tak boleh kerja, sehingga saya tak boleh cari rezeki dan sebagainya. Kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri merupakan kekasih Allah. Nabi Muhammad ni merupakan orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi merupakan orang yang paling hebat diberikan ujian ataupun musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan 1 tahun ni, pada umur Nabi 53 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dikenali sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebab banyak sangat ujian ataupun musibah yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Kalau kita tengok peristiwa Nabi Daud alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, dan semua nabi yang lain juga diberikan ujian yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu tandanya Allah taala kasih kepada hamba-Nya. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, apakah manusia menyangka bahawa ia akan dibiarkan begitu sahaja oleh Allah dengan pengakuan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji. Jadi maksud ayat ini seperti mana yang kita beritahu budak yang belajar tadi. Dia belajar, dapat ilmu, kemudian dia akan dites, diuji, barulah akan dapat diketahui tahap yang ada pada diri dia. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dalam musibah ataupun ujian ini sebenarnya nisbah kepada orang yang beriman, dia akan dapat ketenangan. Walaupun diuji dengan ujian yang berat, dengan syarat dia menjadi seorang yang redha ataupun seorang yang sabar. Kalau kita lihat dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 yang bermaksud, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, orang yang sabar, orang yang redha dengan ujian ataupun musibah, insya-Allah dia akan sentiasa tenang walaupun diuji tadi. Dan orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mana maksudnya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah, kepada Allah lah kami kembali. Jadi sebab itu apabila ditimpakan apa-apa musibah kepada kita, kita dengar orang aksiden ke, kita dengar rumah terbakar ke, kita dengar orang sakit berat ke, maka disuruh kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Satu doa ataupun ungkapan ni untuk memberikan ketenangan hati kepada kita. Sebab apa? Sebab memang sifat manusia bila diberikan ujian ataupun musibah ni dia akan gelisah, akan susah hati. Dan ayat ini akan merawat hati seseorang. Iaitu kalau kita tengok dari segi maksud tadi, sesungguhnya kami ni milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Maknanya kalaulah kita bersedih dengan sesuatu perkara, kita kena tahu dia merupakan milik Allah. Kalau kita sayang kepada sesuatu benda, tiba-tiba barang tu hilang, maka kita kena yakin ianya milik Allah. Bila-bila masa sahaja Tuhan boleh ambil. Sebab tu disuruh kita ucap kalimah yang disebutkan ini. Tetapi setengah orang dia kena ubah mindset dia. Setengah orang ni dia ingat bila mati sahaja barulah kena sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita daripada dulu, orang tua-tua kita memang sebut tu masa mati sahaja. Sebab tu setengah orang tu dia marah. Kalau dia cerita pada kawan dia, keluarga saya kemalangan saat ni masuk hospital, kawan dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia pun marah.
Apa mu ingat nak suruh dia mati? Dia marah. Dia ingat sebut ayat inna lillah tu untuk mati saja. Dok. Tapi Tuhan ajar apabila seseorang tu ditimpa musibah, mari saja apa-apa musibah yang kita rasa sedih, rasa takut, rasa tak suka tadi, maka disuruh kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nak beritahu bahawa segala benda yang kita susah hati hilang tadi, segala benda yang kita sayang tadi, mak kita ke ayah kita ke anak kita ke, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala ambil, maka bersedih tu memang sifat manusia. Tetapi kita kena redha dan sabar kerana kita tahu semua sekali ni, nikmat ni merupakan milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga diri kita. Bila kita sampai satu tahap, satu masa, kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita kena bersedia. Bersedia dengan amalan dan sentiasa baiki niat kita supaya sentiasa betul dan ikhlas. Jadi mudah-mudahan sedikit tazkirah pada pagi ini dapat memberikan pencerahan kepada kita tentang hikmah musibah yang berlaku. Sebenarnya banyak lagi hikmah-hikmah yang boleh kita sebutkan, cumanya disebabkan waktu yang tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung pada waktu yang lain. Dan untuk makluman juga, kita akan adakan siri tazkirah ni bermula pada minggu ni sehinggalah minggu-minggu yang akan datang pada setiap hari Khamis pukul 8.30 pagi hingga 9 pagi. Jadi dijemput kepada staf-staf untuk ikuti kembali tazkirah yang akan datang, yang akan disampaikan insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hikmah ataupun kebaikan di atas musibah yang sedang kita lalui pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita pohon kepada Allah supaya memberikan kebaikan dan kemudahan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.